Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama pada hari ini dalam bicara ilmu yang mana saya akan membicarakan tentang adab untuk memberi teguran. Dalam kehidupan kita berhadapan dengan pelbagai jenis rakan-rakan kita, masyarakat kita yang selalu berinteraksi dengan kita pada setiap hari. Jadi kita akan berurusan dengan pelbagai jenis manusia lah kita kata, dan ada yang perlu kita nasihat dan ada yang perlu kita beri teguran dalam aspek tertentu. Dan diri kita juga sebenarnya juga perlu kadang-kadang ditegur oleh orang lain. Di dalam proses tegur menegur ini adalah merupakan sesuatu perkara yang dituntut dalam agama kita. Termasuk juga dalam konteks ini nasihat menasihati antara sama lain juga adalah merupakan perkara penting dalam kehidupan kita. Sebab kita bukanlah manusia yang sempurna, kita ada kekurangan, kita bukanlah manusia yang perfect kata orang putih. That's why kita perlu ditegur dan kadang-kadang kita juga perlu menegur orang lain. Soalnya bagaimana adab? Apakah adab untuk kita menegur orang dan apakah adab orang lain untuk menegur kita? Di sini saya membawakan ayat suci Al-Quran dari surah An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Serulah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, serulah kepada agamamu, kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berhikmah dan juga memberi contoh ikutan yang baik. Sebab itulah dalam konteks ayat ini kalau kita boleh apply dan terjemahkan dalam konteks menegur sahabat kita ataupun sahabat kita menegur kita, maka perlulah kita laksanakannya dengan penuh berhikmah. Janganlah sampai mencederakan hati dan perasaan beliau. Kadang-kadang beliau juga manusia biasa yang tidak sempurna. Kadang-kadang kekurangan itu berlaku di sana dan di sini. Kaedah teguran kita tu cukup penting. Kadang-kadang tegur itu sehingga menyebabkan beliau jauh diri daripada kita, maka rugilah kita. Sepatutnya teguran itu mestilah mendekatkan diri sahabat kita tu dengan kita. Satu, yang keduanya janganlah melukakan perasaannya, dan yang ketiga apatah lagi kalau dia jauh daripada agama ini. Masya Allah. Sesuai dalam hal ini kita perlu menjadikan contoh ikutan kita Nabi SAW dalam memperbetulkan masyarakat di Makkah dan di Madinah pada ketika itu. Nabi sentiasa menggunakan kaedah yang berhikmah. Walaupun yang melukakan perasaan Nabi itu golongan kufar, khususnya Yahudi di Madinah pada ketika itu selalu sangat melakukan tindakan-tindakan yang melukakan perasaan Nabi. Dan ada juga dalam kalangan sahabat juga Nabi juga menegur tindakan-tindakan para sahabat. Dan dalam semua ini Nabi tidak memilih ataupun double standard lah orang kata tidak. Nabi menegur dengan kaedah yang sama secara berhikmah supaya sesuatu keadaan itu dapat diperbetulkan, diperbaiki. Jadi bertepatanlah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat surah An-Nahl ayat 125 ini. Allah memerintah kepada kita apabila kita nak menyeru seseorang itu kepada kebaikan, ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita menyerunya dengan penuh berhikmah dan juga memberi contoh ikutan, memberikan contoh yang baik. Kita tidak sekadar orang kata blame ataupun menyalahkan seseorang itu saja, tapi sebaliknya kita menunjukkan contoh yang baik dengan menggunakan kaedah yang baik dan sebagainya. Dengan cara itu insya-Allah teguran kita tu akan sampai kepada matlamatnya, dan malahan yang lebih penting sahabat kita ini tidak jauh daripada kita. Ukhuwah dan persaudaraan akan terus kukuh walaupun kita memberi teguran kepada kesilapan beliau, kekurangan beliau, dan kita mengharapkan teguran kita itu dia dapat perbaiki dirinya, dan insya-Allah dia akan lebih rapat dengan kita, dan di segi jangka masa panjangnya kita boleh terus berdakwah dan menyampaikan kebaikan kepada beliau, dan insya-Allah dengan cara itu beliau akan lebih dekat dengan kita, dan lebih jauh daripada itu beliau akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu saja untuk tajuk ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.